من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير وإفادة والاستفادة ونفع الانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء الهدى ودلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. Alhamdulillah, InsyaAllah hari ini kita sambung balik pada kelas yang kedua, iaitu As-Sabiqun Awwalin, pada bab sirah, pada pelajaran yang ke-9. Jadi apakah kita akan pelajari pada waktu ini ialah pertama, bayanu tarajim as-sabiqin, menerangkan biodata. Tarajim ni maksudnya biodata as-sabiqin, golongan terdahulu, yang al-awwalin, yang terawan, minas sahabah. Siapa yang akan kita bincangkan? Kat sini ada 4, Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Abdurrahman bin Auf dan Bilal bin Rabah. Dan terakhir kita akan bicarakan berkaitan dengan al-ibaru min hayati as-sabiqina. Pengajaran daripada kehidupan as-sabiqin al-awwalina, golongan yang terdahulu. Jadi kita tengok yang pertama, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang mana ismuha Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid binti Asadi bin Abil Uzza. Okey, ni kena hafal kena hafal sampai habis. Okey. Jawapan yang diterima sampai habis, Abdul Uzza. Okey. Fatakunna bi ummi Hindun. Diberi kunyah Ummu Hindun. Apa maksud kunyah? Panggilan. Macam saya, kunyah saya Abu Afifah. Sebab anak pertama saya namanya Afifah. Kunyah saya Abu Afifah. Kunyah apa, kunyah bagi apa nama? Sayyidatina Khadijah Ummul Hindun, sebab anak sulung dia nama Hindun. Hindun huwa ibnuha min zawjuha awal. Hindun ini merupakan anaknya, anak lelakinya min zawjuha awal, daripada suami yang pertama. Okey. Tak apalah tu. Wahia min Quraisyun. Ni poin yang kedua. Dia daripada kalangan Quraisy. Wa zaujatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ula. Isteri Rasul yang pertama. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa kanat, dan adalah, asanna minhu bi 15 sanata. Adalah Nabi, adalah Khadijah, wa kanat, adalah Khadijah, asanna, lebih tua, asanna, lebih tua, minhu, daripada Nabi, bi 15 sanatin, 15 tahun. Nabi kahwin umur 25 tahun. Maksudnya Sayyidatina Khadijah umur Nabi 25 tahun. Sayyidatina Khadijah umur 35 tahun. Ulidat bi Makkah, dilahirkan di Mekah. Sambung poin yang ketiga ni, wa kanat asanu minhu bi 15 sanah, ulidat bi Makkah, dilahirkan di Mekah. Wa nasya'at fi baitu syarafi wa yasarin, dan dibesarkan, wa nasya'at dibesarkan, wa nusyi'at dibesarkan, fi baitin, di rumah, syarafin, mulia, wa yasarin, dan senang. Wa matat, dan mati, abuha, bapanya, yauman fujjar, pada perang Fujjar. Yaumul Fujjar, pada perang Fujjar. Okey, itu poin yang ketiga. Okey. Poin yang keempat, poin yang ketiga dah tu. Poin yang keempat, wa tazawwajat bi Abi Halah
berkahwin dengan Habihalah. Ini suami dia pertama. Habihalah ni siapa? Suami dia yang pertama. Habihalah bin Zararah. Ambil baris elok-elok Habihalah bin Zararah Al-Tamimi. Abihalah bin Zararah At-Tamimi. Famata anha. Dan dia mati famata anha. Dia ni mati awal sebelum Khadijah. Mati sebab apa tak tahulah tu. Tak disebut, saya tak cari pun. Okey, itu poin yang keempat. Poin yang kelima. Wa kanat zalika malin. Dan adalah pemilik harta yang banyak. Dan malin adalah pemilik harta yang banyak. Banyak macam mana tu? Banyak macam mana? Banyak macam ni wa tijaratan taba'at biha. Dan berniaga taba'at biha. Merupakan ikutan dengannya Khadijah ila Syam, ke Syam. Tastajiru, mengupah. Tastajiru, mengupah ar-rijali, lelaki-lelaki, wa tadfa'ul mali, dan membayar harta mudarabah, secara mudarabah. Ni tak apalah ni. Nak ceritanya dia ada harta. Harta tu datang ni daripada siapa? Daripada Abihalah. Abihalah ni orang kaya. Jadi dengan harta yang ada, dia jadi janji kaya lah. Dan dia perbanyakkan harta dia tu dengan mudarabah. Nak cerita pasal mudarabah ni panjang cerita. Okey. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisatun wa ishrina, 25 tahun. Tatkala sampai umur Nabi 25 tahun, kharaja fi tijaratilaha, keluar untuk memperdagangkan barang Khadijah. Kharaja, keluar, fi tijaratilaha, untuk memperdagangkan barang Khadijah. Ila suki Basra, ke pasar Basra. Pasar Basra dekat mana? Buhwaron. Buhwaron nama sekarang Basra ni Buhwaron. Wa ada rabihan, dan kembali dengan untung. Wa ada rabihan, dan kembali dengan untung. Okey. Okey, laju sangat ke? Hello, laju sangat ke? Okey. Ada, teruskan Ustaz. Tak ada, boleh teruskan. Okey, nampak Okey. Jadi saya teruskan. Jadi ni baca je dulu. Maknanya saya kata ni nak cerita je lah. Pada satlahu bin aradin alaihi ziwajin biha fa'ajaba. Maka inilah berlakunya. Berlaku apa? Berlakunya utusan jariah kepada Nabi untuk pindang Nabi tu. Maka pada sat lahu, maka meminang lahu bagi Nabi min aradin alaihi zawaj. Apalah tu ceritanya. Wa tazawwaja Rasul qabla nubuwah. Nabi kahwin dengan Sayyidatina Khadijah sebelum kenabian. Fawaladat lahu Qasim, maka melahirkan namanya Al-Qasim. Anak Nabi kita ada 7 orang kan. Semuanya dengan Khadijah, bukan dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Hatta Sayyidatina Aisyah tak ada anak. Dengan Sayyidatina Aisyah pun tak ada anak. Dengan Sayyidatina Khadijah ada 7 anak. Kena ingat ni kena wajib hafal ni. Bukan wajib hafal tu sebab pressure, tapi wajib hafal tu sebab kita beriman dengan Nabi SAW. Bila kata beriman dengan Nabi SAW, kita kena tahu cerita tentang Nabi kita yang 25 tu, Nabi dan Rasulnya 25 tu secara detail, bukannya secara umum. Kena secara detail.
Okey, detail dia macam mana? Macam ni lah contoh. Anak Nabi kita ada berapa? 7 orang. Siapa dia? Pertama, Qasim. Yang kedua, Abdullah. Yang ketiga, Zainab. Yang keempat, Roqiyah. Yang kelima, Ummul Kalsum. Keenam, Fatimah. Okey, ulang lagi. Pertama, Qasim, 1. Kedua, Abdullah. Ketiga, Zainab. Keempat, Roqiyah. Kelima, Ummul Kalsum. Yang keenam, Fatimah. Ada 6 dengan isteri Nabi namanya Khadijah. Seorang lagi dengan nama isteri Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti kita tengok nanti namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lupa dah. Hamba bekas hamba daripada Mesir tu lupa nama isteri Nabi yang seorang lagi tu. Okey, tak apa. Jadi dia sebut namanya auladun anak Nabi semuanya daripada Khadijah. Ghairun Ibrahim, selain Ibrahim. Ni anak Nabi yang ketujuh. Nama dia ada Ibrahim. Daripada siapa? Mariah. Anak Mariah. Mariah ni isteri Nabi juga. Isteri Nabi. Yang seorang perempuan daripada daripada Mesir. Hadiah Raja Mesir kepada Nabi. Nabi bebaskan dia, lepas tu Nabi kahwin dengan dia. Ni Mariah. Okey, walamma. Kenapa lah? Isteri anak Nabi ada 7 orang. Pertama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Zainab, keempat Roqiyah, kelima Ummul Kalsum, keenam Fatimah. Yang kekalnya sampai akhir sebelum Nabi meninggal, Fatimah sajalah. Dan yang terakhir namanya Ibrahim. Yang ketujuh Ibrahim. Ibrahim ni anak siapa? Anak Mariah. 6 lain anak kepada Khadijah. Okey, Sayyidatina Khadijah. Okey, tu ambil point tu. Itu point. Itu point Itu point yang keberapa Ketiga. Ketiga ke keempat. Okey. Point yang ni yang tadi ni sampai daripada fawalazat lahu Qasim sampai Ibnu Mariyah. Antum tulislah macam mana boleh buat point Walamma ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'aha ilal Islam. Nabi ajak Khadijah kepada Islam. Fakanat awwalu man aslama min rijalin wa nisa'in. Dia adalah orang yang awal-awal masuk Islam di kalangan lelaki dan perempuan. Wa makasa yusalliyani sirran. Mereka tetap solat secara rahsia ila an zaharat dakwah, sehingga mana dizahirkan dakwah. Wa kanat wafatu Sayyidina kat sini. Wa kanat wafatu Sayyidina Khadijah, adalah wafat Sayyidina Khadijah itu di Mekah fi sanah hadiyata asyarah minan nubuwah, pada tahun ke-11 kenabian. Okey yang ni antum boleh tengok kat sini poin-poin dia, just tambah kat sini, daripada kat sini anak dia ada 6 orang tu. Anak dia ada 6 orang. Faham ke tak? Faham. Okey ni ada kat sini, tulis kat sini. Dah ada dah pun. Awal Rasul ada 6. Okey. Cukup. Jadi tengok pula pada Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Sayyidina Aisyah ni dia adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu tengok Nabi kita tunjukkan apa? Nabi kita tunjukkan kalau orang tu baik, kita kena ada hubungan baik dengan dia sampai apa? Kalau boleh kahwin, ada hubungan saudara, lebih baik. Pilih. Sebab tu kena pilih orang, kalau pilih suami ataupun isteri, pilih yang baik-baik. Jangan pilih lawa je. Pilih lawa tapi perangai tak baik, Allahu Akbar. Neraka dunia. Kalau kita nak keluarga kita jadi rumah kita jadi syurga, pastikan rumah kita tu kita pilihlah suami atau isteri yang baik. Bukan hanya sekadar muka. Bahagia tu letak di hati. Kan? Cantik ataupun handsome tu itu itu bonus je.
Nabi sebut agama tu lebih penting. Kalau muka lawa tapi muka lawa, muka handsome tapi penama perangai tak leh pergi. Allah hai. Susah nak cakap. Susah nak cakap kan. Tak faham tak apa. Tapi saya kena cakap. Isma Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq Abdullah bin Asman. Okey. Wahya min Quraisyin. Dia ni daripada Quraisy juga. Waktu kan Nabi Ummu Abdullah, dinamakan dengan Ummu Abdullah. Kenapa nama Ummu Abdullah pula? Pasal kan dengan Nabi tak ada. Dengan tak ada anak. Sebab apa tak ada anak, kenapa dinamakan dengan Ummu Abdullah? Bersempena dengan secara umum sajalah sebab nama ada hamba Allah kan. Hamba Allah tu umum kepada semua orang. Okey. Wulidat fil Islami, dilahirkan dalam Islam, walam tadraka jahiliyah, dan dia tak pernah tahu tentang jahiliyah. Tak pernah tahu. Lahir-lahir je semua orang dah Islam. Lebih kurang macam tu. Wa kanat min mutaqaddimina fi Islamim, di kalangan orang yang terawal masuk Islam. Lam yatazawwajun nabi, tidak berkahwin dengan Nabi, imra'atun, perempuan, bikran, yang anak dara selain daripadanya. Maksudnya semua isteri Nabi semuanya janda. Kecuali siapa? Kecuali yang namanya Aisyah. Aisyah ni dia anak dara. Wa qad tazawwaja ba'da ghazwatul Badar. Nabi kahwin dengannya bila? Ni point. Ni tadi pertama nama. Lepas tu poinnya keduanya ialah qad tazawwaja ba'da ghazwatul Badar. Nabi kahwin dengan Aisyah ini ba'da ghazwatul Badar, selepas dari peperangan Badar, fi syahri Syawal, pada bulan Syawal, fi sanah saniyah, pada tahun yang kedua Hijrah. Antara sunnah Nabi ialah kalau nak kahwin, Nabi suruh kahwin bulan Syawal. Semua isi-isi Nabi pun macam itulah. Nabi kahwin bila? Bulan Syawal belaka. Bulan-bulan Syawal belaka. Faham pilih bulan Syawal sebaiknya. Orang sekarang suka pilih ikut tarikh kan. Tarikh cantik, mudah nak ingat kan. Macam hari ni. Ada tak orang kahwin? 7 hari bulan 7 2021. Kan? Saya tak adalah pilih macam tu kan. Ada orang suka macam tu. Ikutlah. Kan? Tapi Nabi anjurkan kita kalau kahwin pada bulan Syawal. Jangan kahwin bulan Ramadan. Pening. Okey. Lepas tu afqahun nisa, secerdik-cerdik, secerdik-cerdik, nisaun, perempuan, al-muslimina, di kalangan orang Islam. Wa a'lamahunna biddin, lebih paling pandai dalam bab agama, wal adabi. Adab kat situ bukan masuk adab. Adab kat situ maksudnya kesusastraan. Maksudnya bahasa Arab. Paling pandai bahasa Arab. Sayyidatina Aisyah ni pandai bahasa Arab. Sebab tu Sayyidatina Aisyah ni dia bila dia dengan Sayyidina Ali tak ngam. Dia dengan Sayyidina Ali dia tak ngam. Depa suka main lawan-lawan cakap. Suka lawan-lawan cakap. Aisyah dengan Sayyidina Ali ni dia orang tak ngam. Sayyidina Ali pun pandai bahasa. Hebat bahasa dia sampai masa mula pembukuan ilmu nahu dan sorof, mula pada zaman Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali perasan orang Arab ni dah tak cakap pakai bahasa Arab, dia cakap pakai bahasa yang tak ada nahu sorof. Jadi Nabi kata Sayyidina Ali, kita kena tulis dia suruh salah seorang ulama tu tulis berkaitan dengan ilmu nahu dan sorof. Itulah ceritanya lah. Nak katanya Sayyidina Ali ni orang yang pandai. Okey. Antum nampak Ana punya buku ke antum nampak muka Ana? Buku. Nampak buku Okey, muka Ana tak nampak Okey. Okey, bagus. Jadi tu sebut dekat situlah. Jadi dia sebut wa alama biddin wal adab. Okey. Okey 2 poin dah kat situ waqad tazawaja ni poin yang kedua. Poin yang pertama tu nama tadi.
Baca lagi. Wa kana ahabbu nisa'ihi ilaihi. Nabi paling sayang inilah Sayyidina Aisyah lah. Wa aktsaruhunna riwayatil hadis. Dan banyak menghafalkan riwayat hadis daripada Nabi SAW. Atuhammat fi hadisatul ifki. Ada peristiwa yang paling kita kenal dengan Sayyidina Aisyah ni, cerita pasal hadisul ifki. Cerita tentang Nabi Sayyidina Aisyah ni kena fitnah berzina. Sayyidatina Aisyah ni difitnah berzina. Okey. Sehingga turunnya surah An-Nur ayat 11 hingga 20. Ni surah An-Nur ayat 11 hingga 20 ni cerita pasal apa? Cerita pasal Sayyidatina Aisyah. Cerita pasal Sayyidatina Aisyah. Allati nazalat fiha fi zalika. Jadi cerita pasal ni khusus pasal Sayyidatina Aisyah. Walamma khataba wa mauqifu. Okey. Dan baginya khatab wa mauqifun. Ada dia punya ni lah, ada dia punya peranan dia. Wa makana yahdusula amrun illa an syahadat fi sya'run. Dia ni tak suka bercakap melainkan dia ni suka bersyair. Cakap dia syair, cakap dia syair, cakap dia syair. Itu. Ada orang suka cakap je pantun, cakap je pantun, cakap je pantun. Ada orang suka cakap je macam-macam lah kan. Macam-macam orang dia suka. Nak ceritanya syair ni senang tak buat, susah. And kita bersyair bahasa Melayu pun susah, jadi lain berpantun pun payah. Ni Sayyidah Aisyah ni kalau cakap je syair, cakap je syair. Okey. Wa kana akabiru sahabah yas'alunaha anil faraid. Adapun sahabat-sahabat yang besar-besar, kibarus sahabat ni suka tanya kepada dia ni tentang faraid. Ilmu kira-kira. Fatajibuhum. Maka dia boleh jawab. Tanya masalah faraid, dia boleh jawab. Wa kana masrukun idza rawa anha yaqulu haddatsatni as-sadiqah bintu sadiq amartu an tadfanu lailan wa tufiyat. Okey. Poinnya seterusnya. Amarat anna tadfana lailan. Memerintahkan untuk menanamnya pada waktu malam. Waktu fiat fil Madinah. Dan dia ni Sayyidatina Aisyah ni dia ni meninggal di Madinah. Ni point amarat an tadfana lailan waktu fiat fil Madinah. Dan dia meninggal di Madinah pada tahun 57 Hijrah. Dan disolatkan oleh siapa? Abu Bakar ba'da solatul witir. Selepas solat witir. Waktu malam, ditanam pada waktu malam. Lepas tu bila meninggal kat Madinah pada waktu malam pada tahun 57 Hijrah, disolatkan oleh siapa? Imam dia Abu Hurairah selepas solat witir. Bila solat, maksudnya solat witir ni solat witir ni biasanya lepas isyak lah. Kan? Wadu fil baqi, dan ditanam di baqi. Dan dia ni meriwayatkan 2210 hadis. Ingat tak, hadis ni ada berapa banyak? 2210 hadis. So antum just tulis kat sini lah. Kat sini ada semua poin-poin yang saya cakap tadi. Okay, saya baca laju-laju pasal apa? Semua tu dah ada kat sini. Kan? Semua tu dah ada kat sini. Okay. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Okey. Abdurrahman bin Auf ni, macam kita tahulah. Huwa Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdul Haris Az-Zuhri Al-Qurashi. Tengok kat dalam ni tak cukup kan? Dah ada tulis. Okey. Nama dia wa yukanna bi Abi Muhammad, dinamakan dengan Abi Muhammad, anak dia nama Muhammad. Abdurrahman bin Auf ni anaknya ramai. Lebih daripada 30 rasanya. Lebih daripada 30. Memang anak dia ramai. Kana ismu fi jahiliyah. Nama di kedai jahiliyah nama siapa? Abdul Ka'bah atau Abdul Amru.
Abdul Ka'bah atau Abdul Amru. Wasammahu Rasulullah Abdul Rahman. Dan yang bagi Abdul Rahman ni siapa? Rasulullah sendiri. Ulidat ba'dal amil filen. Dilahirkan selepas tahun apa? Tahun gajah. Bi asyri sanawat. Selepas 10 tahun. 10 tahun sebelum tahun gajah dia lahir. Wa huwa min akabiris sahabah. Dia di kalangan sahabat yang besar lah. Maksudnya masa sahabat yang besar ni sahabat yang menjadi pakar rujuk lah. Dia jadi pakar rujuk. Wa ahadun asyaratul mubasyirin nabil jannah. Dan salah seorang yang masuk syurga tanpa hisap. Tengok Abdul Rahman bin Auf. Salah seorang daripada yang dijanjikan syurga tanpa hisap. Wa ahadun sittatun wa ashabu syura. Salah satu daripada 6 sahabat ahli syura. Salah seorang daripada 6 ahli syura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ja'ala amru khilafah ja'ala Umar al-khilafatu fihim, yang menjadikan Umar khilafah. Dia Abdul Rahman bin Auf ni pernah jadi khalifah, pernah dicalonkan jadi khalifah. Wa ahadun sabiqina ilal Islam, dan awal masuk Islam. Wa kana Islamu ala yadi Abi Bakar As-Siddiq. Tengok. Dia masuk Islam di tangan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tengok. Abdul Rahman bin Auf ni pun dah hebat. Abdul Rahman bin Auf ni dah hebat. Orang kaya kan. Orang kaya. Dah lah kaya. Banyak pula amal dia. Lepas tu, siapa Islamkan dia? Abu Bakar. Tengok. Abu Bakar ni, tak ceritanya Nabi kata satu hari Nabi cerita kelebihan Abu Bakar ni kan. Nabi kata, kalaulah amalan Sayyidina Abu Bakar ni seorang ditimbang, diletak di satu neraca, dan sebelah lagi letak semua penduduk bumi ni dekat dalam satu bahagian neraca yang lain, takkan boleh menandingi keberatan amal Sayyidina Abu Bakar. Pasal apa? Orang pertama yang masuk Islam selepas daripada yang orang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Abu Bakar ni pula punya banyak dia dakwah, ramai orang masuk Islam bawah dia, kan? Dengan sebab usaha dia, apa yang berlaku? Masuk Islam, amalan-amalannya, walaupun Sayyidina Abu Bakar tak buat, tetap dapat saham dekat Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu saya ulang lagi sekali, antum buat baik supaya orang ikut. Kalau antum buat jahat, orang lain ikut, antum pun dapat sama. Kan? Man dalla ala khairin fa ajru misluhu. Kan? Siapa yang bertunjuk kepada kebaikan, maka dia dapat pahala macam orang yang buat, walaupun dia tak buat. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi kita ni janganlah jadi orang jahat, tunjuk benda-benda yang tak elok dalam Facebook kita. Tunjuk awek apalah. Tunjuk awek kita. Tu contoh lah kan, contoh tak bagus. Tulis apa yang kita tulis, apa yang kita tunjuk, orang baca. Kan? Orang baca. Jadi bila kita buat tu benda yang tak elok, orang tahu. Kan? Dia walaupun kita tak buat, dia buat. Dapat saham sama. Bukan maksudnya kita tanggung dosa dia, tak ada hair lah. Dalam ni nak menanggung dosa orang, dosa kita pun tak tertanggung. Ni ceritanya dapat saham tak? Dapat saham yang sama. Lepas tu jangan tunjuk benda tak elok dekat orang. Nak tunjuk benda yang elok-elok je. Tunjuk benda yang elok-elok sahaja. Tengok jadi Abu Bakar tu, macam tu lah. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni, amalan dia banyak. Kan? Dapat juga pahala dia dekat ke Sayyidina Abu Bakar. Tu sikit lah nak cerita. Okey. Hai su'ana Abu Bakar amala bidakwah mubasyaratan ba'da islami. Okey. Wa kana min ajwadi syuja'anin ukala'i. Ni orang yang cantik, handsome, ajwad, orang yang handsome, yang cantik, kan? Syuja'anu, sangat berani.
wal uqala'u dan sangat bijak. Hajirun hijrataini, dia pernah berhijrah 2 kali, ke Habasyah dan ke Madinah. Dua-dua hijrah dia ada. Syahidah Badran, dia pernah masuk perang Badar, perang Uhud dan dan dia ni turut serta dalam perang Badar dan perang Uhud. Wajaroha fi yaumun Uhud 21 jarhan. Perang Uhud saja dia ada 21 luka. Perang Uhud dia ada 21 luka. Bayangkan lah. Luka ni bukan cala, luka. Jarahah. Jarahah ni maksudnya luka. Luka ni lukanya besar lah. Maksudnya berjahit-jahit lah. 21. Kita ni kena cala sikit pun dah nak menangis kan. Ni 21 kan. Wa taqa fi yaumin wahidin salasina abdan. Tengok kekayaan dia. Dia apa nama, dia membebaskan satu hari berapa? 31 orang hamba. Darat 30 berapa ratus orang? Berapa ribu orang dah dibebaskan. Punya kaya dia. Punyanya kaya dia. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Wa kana yahtarifu tijaratan wa bai'in wa syira'in. Dia sangat berjaya dalam jual dan beli. Fajtama'at lahu sarwatun kabirah, dan dia ni mengumpulkan hartanya sangat banyak. Wa tasaddaqa bi yauman bi qafilah. Satu hari dia bersedekah dengan satu kafilah. Diceritakan kan kafilah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni, satu kafilah dia, satu rombongan perniagaan dia, satu rombongan perniagaan dia, apa nama, ada 30 unta. 30 unta tu 30 unta tu sama dengan sama dengan 30,000 dinar. Satu kafilah tu sama dengan 30,000 dinar. Siapa ada kalkulator? Ada orang tak ni? Ke tak ada, saya cakap seorang-seorang? Ada. 30,000. Cuba antum darab 30,000 darab dengan harga 1 dinar sekarang lebih kurang 900. Ambil lah 900. 30,000 darab 900 ringgit. Berapa sehari dia bersedekah? Berapa? 27 juta. 27 juta. 27 juta. 27 juta. Satu hari 27 juta. Darab 30. Tak terkira betul tak? Dia itu nilai Malaysia lah, itu nilai Malaysia. Nak ceritanya satu hari dia bersedekah 30,000 dirham satu hari. Mana saya dapat nombor ni? Saya baca buku kan. Satu kafilah dia ada satu buku tu apa nama? Apa nama buku tu? Aku ingin jadi apa? Berniaga lah seperti Abdul Rahman bin Auf. Macam mana dia berniaga kan? Dia cerita je kafilah dia dia hantar satu hari dia hantar 30 kafilah. Kafilah. Dia hantar 30 kafilah. Setiap satu kafilah tu dia sedekah. Satu kafilah tu untung dia berapa? 30,000 dinar. Satu dinar sama dengan 900 duit Malaysia. Itulah kekayaan dia. Siapa cakap jadi orang Islam ni miskin dia. Kita macam tu lah saya nak cerita. Kafilah dia kan. Kafilah dia sangat kaya. Okey. Tengok. Fiha sab'atu mi'atu rahilah. Ni saya baru cakap tadi. Dia bersedekah satu hari satu kafilah. Dia ada apa? 700,000 rahilah. Dia ada satu hari dia ada 700 rahilah perjalanan. Ada grup dia tu ada 700. Balik 30. Setiap kali balik 30. Sekali balik 30. Wa tahmilu khuntah wa daqiqun wa ta'am. Walamma hadarat wafatu awsa bi alfi firasi.
dia mewariskan ketika dia mati. Ini cerita ni. Abdul Rahman bin Auf ni. Ketika dia mati, dia mewasiatkan, Ausa mewasiatkan bi alfi firasin, 1000 ekor kuda. Wa bi khamsina alfin, dan 5,000 dinar fi sabilillah. 5,000 dinar, 5 khamsu alfin. 5,000 dinar ke jalan Allah. 100, bayangkan satu kuda Malaysia. Pernah tanya tak harga kuda kat Malaysia berapa? Mahal. Okey, kita tengok ya. Harga kuda di Malaysia. Nampak tak saya punya ni? Saya punya ni. Saya punya tak nampak Tak nampak je. Okey, jap saya. Okey. Sekejap Ya, apa dia? Ustaz di sekolah. Ya, saya kat sekolah. Ustaz, agak-agak bila boleh balik? Kenapa? Nanti saya jawab ya. Okey, nampak tak saya punya ni, laptop ni? Nampak. Okey. Kita tengok harga kuda di Malaysia. Okey. Nampak. Okey, nampak. Tengok harga seekor kuda kita ambil lah 5,800. 5,800. Darat kat 1,000 apa? 12,800. 12,000. Darat 1,000. 5,800 darat dengan 1,000. 5,800,000. 5,800,000 dia jual. Lepas tu setiap ekor tu dia bagi disertakan pula dengan 5,000 dirham. 5,000 dinar. Berapa pula darat pula 5,000? 5,000 darat dengan 900 jadi. Berapa? 450,000. 455,000. 4,500,000. Setiap dia bagi 1,000. 1,000 ekor kuda. Setiap kuda tu ada 5,000 dinar pula. Banyak tak harta dia? Banyak. Dia wasiatkan pada siapa? Dia wasiatkan kepada ni lah, khalifah pada ketika tu untuk beri dia bagi ni yang ni dia bagi untuk jalan Allah. Untuk perang lah, untuk perang. Untuk perang, bayangkan. 1,000 ekor kuda banyak Dah lah 1,000 ekor kuda. Lepas tu tambah pula 1,000 dinar, 5,000 dinar. Okey. Dan diceritakan dia bagi kepada ahli Badar, dia bagi pada setiap ahli Badar 1,000 dinar. Setiap ahli Badar yang ada masa dia meninggal, dia wasiatkan pada setiap ahli Badar itu yang masih ada dengan 1,000 dinar. Dia bagi macam tu. Anak-anak dia dah dapat lah. Anak-anak dia semua dah dapat. Ni nak ceritanya nak bagi wasiat ni kena 1/3 daripada harta. 1/3 pun dah banyak macam tu, agak-agak lagi 2/3 baru banyak harta dia. Tu sikit lah cerita dia. Lepas tu katanya Tufiat sanah 33 Hijrah. Dia meninggal pada tahun 33 Hijrah di Syams. Waktu salli, siapa imam dia? Amirul Mukminin Khalifah Uthman bin Al-Affan. Yang mensolatkan dia ialah Uthman bin Al-Affan. Walahu bagi dia ada 65 hadis. Dia meriwayatkan 65 hadis. Okey. Dan yang terakhir Bilal bin Rabah. Yang mana Bilal bin Rabah ni macam yang kita tahu, antara cerita yang paling menarik tentang dia ialah dia ni masa peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi dengar tapak kaki dia, bunyi tapak kaki dia dekat syurga. Padahal Bilal tak masuk lagi syurga, tapi Nabi dah dengar dah bunyi tapak kaki Bilal. Nak katanya Bilal ni salah seorang daripada penghuni syurga yang rapat dengan Nabi SAW. Ya Allah.
Dah duduk tak mati lagi, hidup lagi, dah masuk syurga. Sampai Nabi kata apa? Nabi kata, Nabi balik daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi kata, wahai Bilal, masa aku di Mi'raj, di Isra' dan di Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala, aku dengar macam bunyi kau berjalan dekat syurga. Kau buat apa sampai bunyi tapak kaki kau ni ada kat syurga? Bilal cakap mudah je. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak buat apa-apa pun amalan tambahan melainkan apa yang aku buat sekarang. Aku solat fardu berjemaah awal waktu, belakang kau, jadi muazzin kau, apa semua, bayar zakat, buat benda-benda yang sunat yang kau suruh je. Itu je, yang biasa-biasa. Tapi ya Rasulullah, aku nak ada satu je amalan aku yang aku tambah. Setiap hari. Apa dia? Setiap kali wuduk, aku akan solat sunat wuduk 2 rakaat. Aku akan solat sunat wuduk 2 rakaat. Tu amalan Bilal. Maksudnya kita ni, selain daripada buat amalan fardu, jangan lupa buat amalan sunat secara istiqomah. Jangan harap buat fardu je. Buat fardu pun main-main. Pakai baju semayang pun pakai baju tidur. Macam mana kita ni Okey. Sikit. Wa Bilal bin Rabah al-Habasyi. Orang Habasyah. Orang Habasyah ni zaman waktu sekarang ni namanya Utopia lah. Utopia. Memang gelap sungguh. Kalau senyum nampak gigi dengan biji mata je. Siapa tengok Utopia, bolehlah tengok kita tengok dalam Facebook kan. Utopia. Tak ada pula apa saya Korea keluar ni ni geng-geng Sudan ni. Bukan macam ni lah. Ada saya dapat kawan saya tu, ni geng-geng Sudan ni. Gelap kulit dia. Tapi Luqmanul Hakim pun orang daripada negerinya sama. Apa nama? Bilal bin Rabah pun orang daripada negerinya sama. Bayangkanlah. Kan? Maksudnya iman dan takwa tu bukan berdasarkan kepada warna kulit. Dia berdasarkan kepada apa? Dia berdasarkan kepada kita punya iman dan takwa. Allah tengok iman dan takwa kita. Allah tengok hati kita. Amalan zahir paling besar sekali Allah tengok amalan hati. Okey. Tu kita kena tengoklah tu. Tu kita kena tengok. Baik, kelas. Sambung. Yukani Abi Abdullah. Dinamakan juga Abi Abdullah. Anak dia nama Abdullah. Kana ahadun sabiqina lil Islam. Salah seorang masuk Islam terawal. Hadis dia apa yang berlaku pada bila sabiqun Habasyah ilal jannah. Orang Habasyah yang pertama masuk ke syurga. Wa kana maula li bani Jamhin min Quraisy. Dia adalah hamba daripada Bani Jamhin. Daripada Quraisy. A'lana islamihi. Dia mengiklankan Islamnya. Fa'azzabahu sayyidu. Maka mengazab akan tuannya Umayyah bin Halaf. Nama tuan dia siapa? Tuan Bilal ialah Umayyah bin Halaf. Al-Jumhi Al-Quraisy. Nama Umayyah ni. Sayyidina Umayyah. Salah seorang pembesar Quraisy yang power lah ni. Faqad akharja bi musyrikuna fi zahiratin fi sahra'in Makkah. Ni cerita pasal apa namanya, dikeluarkan oleh kafir musyrik ke tanah ke padang pasir. Kata apa? Fayutarihunahu ala khasaha multahibin wa huwa min ghairi libasin. Dibaling ke Sayyidina Bilal ni ke padang pasir yang panas tu. Pasir yang panas tu dalam keadaan apa? Tak ada pakaian. Sumayatu Nabi Hajarin Kabirin. Kemudian letak batu yang besar mutasairin, secara
bagi apa tu, menelentang. Wa yalquna bihi fawqi, dan dia duduk dan depa apa nama, letakkan batu tu atas dia. Wa ajbaruhu ala ibadil allata wal uzza, dan dipaksa untuk sembah Lata dan Uzza. Tapi dia kata apa? Tapi bila berubah ni sabar. Dan dia jawab apa? Ahad, ahad. Dia jawab tu je, ahad, ahad. Fa'itba'u Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq ni apa nama, dapatkan Sayyidina Bilal bin Rabah dan beli Sayyidina Bilal bin Rabah ini daripada apa nama, Umayyah bin Halaf Al-Jumhi Al-Qurashi. Beli dekat orang kaya, jual pun harga orang kaya lah. Betul tak? Mahal Sayyidina Abu Bakar beli Sayyidina Bilal ni daripada Umayyah. Tapi berapa tu tak disebut Karena muazzina Rasulullah, merupakan muazzin Rasulullah, wa khazanatun ala Baitul Mal, dan penjaga Baitul Mal. Ini penjaga Baitul Mal Nabi. Orang pertamalah yang jadi penjaga Baitul Mal. Maka syadidun samratun. Sangat dia sangat hitam sangat gelap. Wa kana syadidun samratun, sangat gelap. Wa nakhifan tawalan, dan sangat ramping tinggi dia. Wa khafifan aridina, dan sangat bidang dia punya bahu. Lahu syahrun kasifun. Dia ada rambut yang kerinting. Wa syahida musyahidun kullaha ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni saksikan semua, dia ni ada pada semua peperangan yang Nabi ada. Walamma tufiya Rasulullah, dan tatkala dia Rasulullah meninggal, azana Bilal. Bilal diazankan, walam yu'zinu, tapi tidak azan selepas kewafatan Nabi. Nak dengar cerita tak tentang Sayyidina Bilal ni? Sikit Ni cerita pasal Sayyidina Bilal ni kan. Sayyidina Bilal ni lepas daripada kan dia jadi muazzin Nabi kan. Sejak daripada Islam dia sampai kepada Nabi wafat. Jadi satu hari lepasnya Sayyidina Bilal ni Rasulullah meninggal, Sayyidina Bilal ni dia pun keluar daripada Madinah. Dia keluar daripada Madinah, dia tak duduk Madinah. Kenapa? Dia kata apa? Kalau aku duduk Madinah, aku akan teringat Rasul. Dia sedih. Dia tak boleh ingat Rasul. Sayang dia dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang berlaku? Selepas daripada setahun kan, selepas daripada setahun Sayyidina Bilal ni keluar daripada ni, membawa pada 2 tahun, membawa pada 3 tahun, khalifah pada ketika itu Sayyidina Umar panggil Bilal, ya Bilal baliklah, ya Bilal baliklah. Selama 3 tahun tu Sayyidina Umar minta Bilal baliklah, aku teringat nak dengar suara kau azan kan. Bilal baliklah, kami semua ni teringin dengan kau punya azan. Ya Bilal baliklah. Macam tu kan. Sahabat-sahabat semua jumpa je Bilal baliklah. Bilal baliklah kan. Sayyidina Umar yang jadi khalifah pun suruh pakai kuasa veto pun tak dengar juga. Tak lagi. Jawapan dia sama je. Aku tak boleh. Kalau aku balik ke Madinah, aku sedih. Aku tak boleh. Jadi nak jadi ceritanya, Sayyidina Bilal lepas tu dia tak azan langsung, dia tak pernah azan langsung selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu apa yang berlaku? Lepas daripada 3 tahun tu, Sayyidina Bilal ni yelah dah lama dia rindu bila dah lama-lama pun dia rindu juga kan, rindu ke tengok tempat Nabi kan. Baliklah nak pergi tengok masjid Nabi. Balik. Datang orang suruh Bilal azan. Lagi sekali Bilal cakap, aku tak nak, aku teringat Nabi. Tiba-tiba datang Sayyidina Hasan dan Husin. Sayyidina Abu Bakar dah tak ada dah. Sayyidina Umar ada minta azan. Sayyidina Osman minta azan, Sayyidina Ali minta azan, tak boleh. Semua tak kena tolak. Sampai ni
datanglah pula Hasan dan Husin. Sayyidina Hasan Husin datang. Ya pakcik, kata dia. Ya pakcik, pakcik Bilal, boleh tak kau azankan kami macam mana kau azankan untuk kami seperti mana kau azan ketika atuk kami ada dulu. Sayyidina Bilal pada ketika ni dia dah cair. Pasal apa? Yang cakap tu, yang minta tu siapa? Sayyidina Hasan dan Husin yang masa tu kecil lagi. Masa tu kecil lagi. Tapi diorang dah ada masa Nabi meninggal tu. Diorang dah ada. Jadinya apa yang berlaku? Sayyidina Bilal ni dia teringat. Dia teringat kata Nabi, Nabi ni sangat sayang dekat dekat cucu-cucu Nabi ni. Sayyidina Hasan dan Husin sangat sayang. Kan, cium dia apa semua kan, peluk, main-main dengan depa dorang ni. Lepas tu apa yang berlaku? Sayyidina Bilal pun cair. Bila cair tu cubalah azan. Sampai dia Allah asyhadu alla ilaha illallah, tak ada masalah lagi. Sampai dia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak habis. Sampai perkataan tu tak habis. Pengsan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal pengsan. Lepas tu dah sedar tu, disedarkan oleh sahabat-sahabatnya yang lain, nangis. Cuba lagi azan. Kali kedua, pengsan. Sahabat ramai lah ni. Sahabat dia ramai. Pasal apa? Diorang ni ingat sangat Sayyidina Bilal ni azan macam mana. Diorang teringin sangat dengan Sayyidina Bilal ni azan. Jadi diorang ni ramai-ramai. Ya Bilal, bangun. Takut diorang Sayyidina Bilal meninggal. Kan? Tapi pengsan lah. Nak ceritanya Sayyidina Bilal pengsan. Sampai kali yang ketiga. Sampai kali ketiga pun tak lepas. Bila sampai je asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak habis pun. Sampai Muhammad tu, sebut je Muhammad, pop pengsan. Sangat cinta dan sayangnya Sayyidina Bilal dengan Nabi SAW. Soalannya kita macam mana? Kita ada tak cinta kita dengan Nabi SAW sampai macam tu? Kita sembahyang pun kita tak jaga. Kita sembahyang pun pakai kain tidur, baju tidur. Kan? Tak ada pun rasa nak bercantik-cantik dengan Allah. Sedangkan Nabi ni, bila kali sembahyang dia pakai bajunya paling cantik. Sembahyang paling awal waktu. Solat dia sangat jaga. Sembahyang dia sangat lama. Berdirinya sangat lama. Tapi kita kat mana? Kan? Sunnah dia. Kan? Kopiah tu, Nabi suruh kita pakai kopiah. Pakai kopiah. Makan duduk. Minum duduk. Kan? Makan tangan kanan. Baca doa. Semua Nabi dah ajar. Kita tak ikut pun sunnah Nabi. Sayyidina Bilal hidupkan sunnah Nabi sampai macam tu. Kan? Sampai bunyi tapak kaki dia ada kat syurga. Nabi dengar. Kan? Sayyidina Bilal tak tambah apa-apa pun, melainkan tambah solat sunat. Sunat apa? Solat sunat solat sunat selepas wuduk. Itu je. Jadi jiran Nabi SAW. Kan? Punya sayang dan cinta dia pada Nabi SAW sampai Allah balas macam tu. Sampai dia sampai dia pengsan. Sebutnya Nabi, cerita pasal Nabi Muhammad, sebutnya nama dah pengsan. Kita sebut pasal Nabi, meremang bulu roma pun tak. Sebut pasal Nabi dah berapa kali dah? SAW pun tak ada bunyi. Patutnya dengar bunyi ni sebut Nabi, nama Nabi disebut, automatik lah selawat. Kan? Allahuakbar lah tu cerita lah kan. Atas kita lah nak buat. Atas kita nak buat. Okay. Dia lepas tu wa aqama fi Madinah hatta kharajat bu'usun ila Syam. Sehingga dia duduk dekat Madinah sehingga mana dia keluar ke negeri Syam. Dia keluar ke negeri Syam ni saya cerita tadi tu. Fasara ma'ahum. Dan diikut kepada orang ikut pergi Syam. Waktu fi Damsyik fi sanah 20 Hijrah. Dia meninggal di Damsyik pada tahun 20 Hijrah. Dia tak sanggup duduk kat Madinah. Dia pergi ke Iraq sana tu. Pergi jauh. Pergi ke Iraq sana tu, dah meninggal dekat Iraq. Damsyik sekarang ni Iraq lah. Kan? pada tahun 20 Hijrah. Meriwayatkan daripada dalam Sahih Bukhari dan Muslim 44 hadis. Dia pun meriwayatkan hadis juga 44 hadis.
Allahu a'lam. Jadi sampai situ saja insya-Allah. Moga-moga ada kebaikan buat kita. Moga Allah redha pada kita hari ini insya-Allah. Okey, jadi marilah sama-sama kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suatu. Subhanakallah.